Bakar menangis, tak tahan sakit. Dan Nabi kata, wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, kenapakah air mata mengalir? Ya Rasulullah, tak ada apa-apa. Sebab itu Nabi katakan, Abu Bakar ini dijamin masuk syurga. Ustaz, mana ada orang Arab di depan Masjidil Haram? Tak ada pun. Yang ada kami nampak orang Yaman di depan Masjidil Haram tu, kedai-kedai jual-jual tu semua orang Yaman, majoritinya Yaman. Baik ya. Dan yang selebihnya adalah orang-orang daripada bangsa negara lain yang tak boleh saya sebut sebabnya kita punya pemandu pun kita takut dia faham pula bahasa kita sebut negara dia. Jadi sebab itulah di depan Masjidil Haram ni bukanlah penduduk asal Arab yang asal. Namun itu adalah nikmat Allah. Di manakah mereka semua? Adakah mereka semua ni dah tak ada, meninggal dunia atau sebagainya? Lalu marilah kita cerita sedikit bagaimana kisah-kisah rumah-rumah di depan Masjidil Haram. Ketika Ustaz kecil dahulu di depan Masjidil Haram tu, dan Masjidil Haram bukanlah macam tu cantik. Masjidil Haram ni tak secantik yang tuan-tuan dan puan lihat. Macam Masjid Nabawi tu pun tak cantik asalnya, dalam keadaan macam kampung, tak boleh nak masuk ramai. Tetapi hanya rahmat Allah. Lalu dikatakan penduduk Arab ni suka rumah mereka ni. Kalau tuan-tuan dapat tengok atas bukit, perasan tak dekat Safa Marwah yang atas bukit dia banyak rumah untuk batu-batu. Itulah rumah mereka asalnya. Kalau kat sini tuan-tuan dapat tengok atas bukit je ya. Di sini tak ada pula. Baik, kalau di sini tuan-tuan nampak kalau atas bukit ada rumah-rumah lama. Begitulah rumah-rumah depan Masjidil Haram satu masa dahulu. Dan kalau nak tengok juga depan ke Safa Marwah yang kita keluar habis Marwah tu, tuan-tuan nampak ada bukit-bukit, ada bekas-bekas rumah diruntuhkan, rumah-rumah lama, bangunan-bangunan yang batu-batu lama. Itulah rumah mereka. Namun itulah kehidupan yang membahagiakan. Kerana setiap kali mereka mendengar azan, mereka keluar, mereka sembahyang berjemaah datang satu bulan juga. Itulah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Namun itu adalah rahmat Allah. Ketika mana pada tahun 88 kerajaan Saudi telah turunkan untuk membenarkan jemaah dunia untuk membuat umrah secara besar-besaran dengan melaksanakan melancarkan umrah dipanggil pelancongan Muslim. Maka sebab itulah tahun 88 itu kerajaan Saudi buka pintu gerbang besar-besar untuk umrah. Kerana satu ketika dulu ketika saya bermain-main berlari dengan adik-adik saya di Haji Aswan, tak ada siapa pun Haji Aswan tu. Saya siap ambil kereta Hot Wheel, tahu kereta Hot Wheel, main dengan Haji Aswan tu, tengok macam ni. Dia ni maknanya orang tak ada. Abang saya angkat motor saya bimbing, dia angkat motor saya bimbing, maknanya orang tak ada. Sebab itulah dikatakan sangat seronok tahun 84, 85, 86. Tetapi tahun 88 akhirnya apabila dibuka pelajaran Muslim, kerana ketika sebelum itu orang yang pergi Riyadh, orang yang pergi Jeddah, urusan kerja, mereka ini saja yang akan berumrah sehingga di Mekah untuk berumrah. Tetapi tahun 88 dalam keadaan nak buat umrah atau nak buka pelajaran Muslim dunia, kerajaan Saudi mula memikirkan bagaimanakah tempat tinggal jemaah-jemaah dunia. Inilah menjadi permasalahan besar kepada kerajaan Saudi. Mereka ni nak tinggal kat mana? Sebabnya depan-depan Masjidil Haram ni, hotel-hotel ni taklah secantik besar. Mereka ni dipanggil dar. Dar ni apa macam kita lah hotel bajet kat Malaysia kan. Hotel bajet yang macam pergi langkah dia, hotel bajet kan? Pergi Pekan Nilai, Pekan Seremban, kita pergi ada hotel-hotel macam 2 bintang, 1 bintang lagi. Baik, sebab itulah keadaan tidak berapa cantik. Dan sebab itu mereka juga tak mampu menampung jumlah jemaah dunia yang mungkin akan datang, mungkin ramai dan akan ramai. Lalu nak bina hotel ni susah. Bagaimana tanah tak ada. Sebab itulah kerajaan Saudi meminta pada penduduk Mekah yang duduk dikatakan 5 atau 6, 7 km ke belakang, maksudnya 4 km atau 3 km ke belakang, untuk berpindah dengan memberi pampasan kepada mereka. Namun begitu mereka ni tidak mau pindah. Mereka ini tidak mau pindah dari rumah Atuk Ustaz Terselamat. Sebab Atuk Ustaz ni dia tidak dalam garisan yang dikatakan depan-depan Masjidil Haram. Sebab itulah akhirnya kerajaan Saudi membuat keputusan hanya mereka yang berada 400 meter daripada Masjidil Haram yang perlu dipindah. Namun begitu pun tak ada siapa nak pindah. Sebabnya fadilat besar sembahyang di masjid. Betul tak Haji? Haji nak tak impian rumah depan masjid? Nak. Semua orang nak rumah depan masjid atau surau, betul kan? Sangat seronok. Saya pun nak. Perempuan terpusing-pusing bawa kereta cari mana lah rumah orang jual kan. Namun itu hanya kepada Allah. Kita sekali dalam perjalanan menuju ke Gua Sur, yang mana kita akan cerita sebentar lagi. Sebab itu dah tuan-tuan harapan kepada Allah SWT. Akhirnya kerajaan Saudi telah pun meminda apabila Mufti Saudi iaitu Syekh Ibn bin Baz telah menukarkan fatwa dan berijtihad. Antaranya dikatakan masalah fil haram jama'atan. Lalu dia dipahami oleh jemaah dunia, barang siapa yang sembahyang di Masjidil Haram berjemaah ditukar kepada mansolatul haram, barang siapa yang sembahyang di tanah haram berjemaah maka baginya 1,000 kali ganda.
Baik ya, sebab itu tuan-tuan Allah, mereka pun berpindah. Mari kita tengok sebelah kanan. Baik, itulah Rasul. Baik ya, jadi tuan-tuan Allah, tengok di sebelah kanan tu, di sebelah kanan. Nanti kalau kita ke depan sikit, kita akan nampak ada orang mendaki dan sebagainya. Pengalaman Ustaz di sini, cuba tengok pemberi mungkin itu ada tempat jalan, nampak tak? Baik ya, nampak kan? Nampak ada orang mendaki, nampak tak? Tengok betul, tengok ada satu dua hadiah kepada Allah. Bermulanya hijrah Rasulullah SAW. Ketika mana Rasulullah SAW supaya teropan menjadi baik, selama ini teropan nampak kisah di Madinah saja. Ketika mana berlakunya Madinah ni hebat, sebenarnya dia bermula di sini. Kejayaan Rasulullah overcome, iaitu mengatasi kaum kafir Quraisy, menunjukkan kebesaran Allah. Sekecil-kecil makhluk dengan izin Allah boleh jadi kuat. Maka dikatakan Islam yang kuat di Madinah itu bermula di Gua Sur ini. Ketika mana Rasulullah SAW dikatakan ingin keluar daripada Mekah kerana Islam ditindas, maka di sinilah dikatakan tuan-tuan puan, ketika Nabi Muhammad SAW keluar daripada rumahnya, yang tuan-tuan dengar Ustaz cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan menukar ataupun dikatakan dia menggantikan tempat Rasulullah di atas katil. Lalu ketika itulah tuan-tuan Allah, dikatakan rumah Rasulullah telah dikepung oleh kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah pada malam itu, kerana mereka tahu Rasulullah akan keluar dan meninggalkan Mekah, dan apabila membunuh Rasulullah secara otomatik Islam tidak akan berkembang. Sebab itulah dengan firman Allah, izin Allah, maka dikatakan Rasulullah SAW ini dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Lalu Nabi pun meletakkan pasir ke arah depan, kemudian baca kali kedua wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, sebelah kanan, dan akhirnya baca kali ketiga wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, sebelah kiri. Baik ya. Jadi sebab itu ada rahmat Allah, Nabi pun membuka pintu, kafir Quraisy tak nampak. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah. Maka sebab itulah hadirin rahmat Allah, Sayyidina Ali ni sanggup mempertaruhkan nyawa dia. Sebab itu dia dipanggil Asyarah Mubasyirin Bil Jannah, kerana dia sanggup menggantikan Rasulullah SAW. Kerana di antaranya bukan saja keberanian dia, susul tubuh, rupa bentuk wajah dia daripada belakang seperti macam Rasulullah SAW. Sebab itu bila Rasulullah keluar ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, maka mereka pun bertempurlah dengan umat Islam. Lalu mereka bergeraklah menuju ke Madinatul Munawwarah yang dipanggil hijrah Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah cerdik dalam perjalanan menuju ke Madinah. Namun itu Rasulullah tahu di jejak-jejaknya akan diikut oleh kaum kafir Quraisy. Lalu Nabi bimbang akan dibunuh semua rombongan itu. Nabi sebagai seorang hero, seorang khalifah yang terbaik, maka Nabi mengarahkan semua umat Islam menukar perjalanan ke Madinah dengan menukar taktikal jalan yang akan saya tunjuk Nabi. Lalu Nabi mengekalkan jalan yang asal. Lalu Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar pergi, dan Nabi di akhirnya di sini Nabi patah, Nabi naik di atas itu. Jadi untuk di atas itu, mari kita tengok gambar di bawah. Saya tunjukkan di atas itu apa berlaku ya. Nanti takut bani jalan tak tengok gambar. Baik. Bukit yang tersembunyi, lubang yang tersembunyi. Lalu dikatakan di atas pengalaman usaha lain ya, pengalaman usaha lain. Dan nampak tak ada batu yang sembunyi. Yang atas yang kota. Dan kalau kita naik, sampai membentuk belakang dari lubang. Belakang dari lubang. Belakang tu ada lubang. Yang itulah yang Nabi masuk. Boleh Nabi masuk yang lubang tu. Jadi sampai itu bukan seluruh tersembunyi. Baru sampai itu Nabi masuk. Nabi masuk, dan itulah dikatakan tiba-tiba secara kebesaran Allah datanglah satu makhluk namanya laba-laba. Lalu laba-laba tutup. Lalu di sebelah Quran laba-laba tutup. Tapi kita tutup makhluk yang kedua. Orang rasa dah dekat masjid ada burung yang banyak, dia berak pun orang tak boleh dibunuh. Siapa burung tu? Siapa burung tu? Burung apa? Burung apa? Burung apa? Burung merpati. Baik. Burung itu telah membantu Rasulullah. Lalu sebab laba-laba menutup, lalu burung merpati hidup terus berdengir dekat pintu yang dipanggil Gua Sur. Sebab itulah hadirin hadirat macam Allah, kafir Quraisy itu sampai dan mereka dapat jejak Rasulullah tak ada. Mereka tahu Rasulullah sembunyi. Lalu mereka pun mengatakan naik jaluan yang sama. Ketika itu jaluan tidak ada, jaluan tak ada. Lalu ini dah ada Rasulullah nampak. Maka Rasulullah dikatakan juga sampai di atas. Sampai di atas, berasa tak ada satu makhluk yang boleh
Malaysia, hari Jumaat orang bunuh dia. Hari Jumaat orang bunuh dia. Nama malam tu apa? Malam malam tu apa? Macam mana Malaysia? Macam mana Malaysia? Jadi sebab itu cicak ni dikatakan dalam Al-Quran Al-Baqarah, lalu cicak ini telah pun berbunyi kepada kafir Quraisy, Muhammad di dalam, Muhammad di dalam, Muhammad di dalam. Sebab itulah hadiah rahmat Allah. Inilah yang dikatakan kisah Rasul. Namun burung merpati telah datang lebih banyak. Dikatakan ketika itu kafir Quraisy kata apa? Anda kata Muhammad masuk, selepas tidak burung merpati akan terbang. Anda kata Muhammad masuk, selepas tidak sarang laba-labanya akan pecah. Sebab itulah hadiah rahmat Allah. Kisah Masjid Nabawi bagi haram dipenuh dengan burung merpati. Inilah salah satu kisahnya. Sebab burung merpati itu telah berjasa kepada Nabi Muhammad SAW dalam Islam. Dan sebab itu orang India dijual makanan burung di sewa. Sebab itulah nampak dah kisah tu burung merpati itu. Baik. Jadi Ustaz rasa tuan-tuan faham. Dan di dalam itulah dikata Rasulullah bersembunyi dengan Saudara Bakar. Dan dalam sembunyi itu dikatakan Rasulullah terlalu letih. Akhirnya Saudara Bakar mengatakan, wahai Muhammad, barulah di belakang aku. Kerana di atas itu kita tengok penuh kan batu-batu tajam. Pengalaman Ustaz saya, batu tajam penuh. Sebab itulah dikatakan Rasulullah di arah di baru belakang Saudara Bakar. Dan akhirnya kenapa Saudara Bakar dijamin masuk syurga? Kerana keluar satu makhluk. Makhluk itu bernama Mula. Lalu ketika nak keluar lah patung, Saudara Bakar tutup supaya Rasulullah dapat tidur dengan tenang. Dan akhirnya dipatung oleh Saudara Bakar. Lalu Saudara Bakar menangis, tak tahan sakit. Dan Nabi kata, wahai Muhammad, cahaya Abu Bakar, kenapa air mata mengalir? Ya Rasulullah, tak ada apa-apa. Sebab itu Nabi kata jadi Saudara Bakar ini dijamin masuk syurga. Subhanallah tabarakallah. Mudah-mudahan dengan cerita ini kita akan sambung dalam pas nanti, memberi keimanan dan ketakwaan kepada perempuan untuk menyayangi ahli Islam sehingga menjaga Al-Quran dan Sunnah dan taat kepada perintah Allah, kepada taat Saudara Bakar kepada Nabi Muhammad Rasul, kepada Allah Taala. Jadi sekian saja dari saya, Ustaz Luqman Hakim Hanafi dari Faizi Indonesia Travel. Jangan lupa berdoa bersama kami mendekatkan keadaan Rasul bagaimana kisah yang hebat di dalam tahun kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This one Sabtu, this Madinah. Tuan, tak sedar kan? Jadi supaya kita tak sedar, maka sebab itulah orang tak akan membunuh burung merpati itu. Orang tidak akan membunuh atau berburu burung merpati. Dan kalau tanya pada saya, mungkin itulah hebatnya burung merpati. Setimpal dengan apa perbuatan burung merpati itu mendalam dinamakan manusia, iaitu antara dia dipanggil Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itulah antara burung merpati itu dilindungi oleh Allah, antara dia tidak dibunuh dan tidak dibunuh dan tidak. Ketika mana kisah Nabi Muhammad kita jelas kisah betapa jahatnya cicak benar. Dan kita baik kita dengar kisah daripada Rasul seekor cicak yang dikatakan jahat ataupun seekor binatang dikatakan jahat yang dipanggil cicak. Ketika mana Nabi Ibrahim AS dikatakan diikat dan ingin dibunuh dan juga dibakar hidup-hidup, yang mana ketika itu dikatakan api yang marak dalam keadaan dikatakan kayu-kayu yang dihimpunkan membakar sekeliling Nabi Ibrahim AS. Dan ketika itu sampai kepada Nabi Ibrahim, maka hadiah kepada Allah Ta'ala, maka datanglah binatang-binatang, segala jenis binatang cuba membantu Nabi Ibrahim untuk memadamkan api-api tersebut. Subhanallah. Tetapi datang seekor binatang ini, subhanallah, dia telah datang, lalu dia telah meniup api tersebut. Dan anda kata ditiup api tersebut, apakah akan berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Jawapan saya, apa akan berlaku tuan-tuan dan puan kalau kita tiup api itu? Apa berlaku? Api akan makin membesar, api akan marah dan akan terus terbakar. Begitulah jahatnya tuan-tuan dan puan. Sebab itu dalam satu hadis Aisyah Al-Nahar dikatakan Nabi Muhammad SAW iaitu dia menyuruh kita membunuh beberapa binatang. Antaranya dikatakan cicak. Sebab itulah cicak ini, tengok tangan Ustaz, masa tak? Anda kata kita punya cicak sekali kita tepuk, dia tak mati kan? Kita kejar lagi, 2 kali tepuk, kita tak mati. 3 kali tepuk, 4 kali tepuk, akhirnya kita penat kan? Kita tak penat. Tetapi katalah tuan-tuan puan, kepada tahun itu berpahala tuan-tuan puan. Rupanya lagi banyak kita ketuk cicak, lagi banyak kita kejar cicak. Sekali ketuk tuan-tuan puan, lalu Nabi kata pahalanya berganda dengan 10 kali ganda. Lalu kalau dia bunuh lagi, dia ketuk kali kedua tak kena. Lalu Nabi kata walaupun tak kena, dia digandakan lagi dengan pukulan pahala yang kena. Lalu kalau dia kejar lagi kali ketiga tak kena, lalu digandakan lagi kali ketiga. Dan anda kata sampai ke 5 ke 6, lalu
dalam keadaan apanya dia membunuh cicak tersebut. Sebab itu ada orang dia tak berkira, dia sanggup keluarkan duit 4 ringgit, 5 ringgit, dia beli perangkap cicak.